Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 12 Julai 2023, 12 orang pendaki Malaysia telah dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Manali di India. Kementerian Luar di Wisma Putra giat menyelaras usaha mengesan sekumpulan 12 rakyat Malaysia yang tidak dapat dihubungi keluarga masing-masing selepas fenomena hujan lebat melanda wilayah utara India pada 9 Julai 2023. Wisma Putra dalam kenyataan berkata, usaha mengesan dilaksanakan melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi dengan kerjasama pihak berkuasa India. Suruhanjaya Tinggi Malaysia dimaklumkan kumpulan itu sedang menyertai ekspedisi pengembaraan di Hamta Pass, Himachal Pradesh. Usaha untuk mencari mereka dimulakan serta-merta apabila kumpulan itu tidak dapat dihubungi. Kementerian Luar Malaysia terus memantau keadaan di Himachal Pradesh dan menasihatkan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan supaya menghubungi Suruhanjaya Tinggi Malaysia untuk sebarang bantuan konsuler. Gunung Manali terletak di wilayah utara India. Wilayah itu dilanda hujan lebat sejak 3 hari sebelum itu, menyebabkan kerosakan jalan raya dan meningkatkan jumlah air yang melanda di kampung-kampung Manali. Penduduk tempatan juga melaporkan kejadian tanah runtuh di wilayah Manali berhampiran Himachal Pradesh. Walaupun ia menjadi daya tarikan bagi para pelancong dan pendaki, Gunung Manali sering dikenali sebagai tapak mendaki yang berbahaya. Hamta Pass, lokasi terakhir kumpulan Malaysia itu, juga merupakan tapak di mana seorang pengembara dari Mumbai telah rebah sebelum diisytiharkan mati pada tahun 2017. Menurut Kementerian Luar Malaysia di Wisma Putra, pada 13 Julai 2023, 10 rakyat Malaysia yang terperangkap akibat banjir di negeri Himachal Pradesh, India itu berada dalam keadaan selamat dan dijangka tiba di New Delhi pada hari tersebut. Sebelum ini, 12 pendaki Malaysia dilaporkan hilang di wilayah itu selepas keluarga masing-masing tidak dapat menghubungi mereka. Dalam kenyataan, Wisma Putra menjelaskan daripada 12 individu itu, sebenarnya seorang adalah warga negara Cina manakala seorang lagi British. Menurut Wisma Putra, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi berjaya menghubungi salah seorang daripada rakyat Malaysia yang terkandas di situ dan menerima maklumat bahawa kesemua mereka selamat dan berada di Bandar Manali. Misi diplomatik itu berusaha membawa rakyat Malaysia ke New Delhi pada 13 Julai. Kumpulan itu pulang ke Malaysia melalui penerbangan pada hari yang sama. Hujan monsun yang lebat menyebabkan kejadian banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan utara India. Himachal Pradesh pula merupakan negeri yang paling teruk terjejas. Wilayah lain seperti Uttarakhand, Punjab dan Haryana juga mengalami bencana sama yang turut menyebabkan kerosakan getah jalan raya dan infrastruktur. Mengikut laporan media tempatan, kira-kira 90 orang dilaporkan maut di Himachal semasa hujan lebat monsun itu, manakala jumlah kematian di Punjab dan Haryana adalah 21 orang. 12 orang terbunuh dalam insiden berkaitan hujan dalam tempoh 24 jam di negeri Uttar Pradesh. Mengikut kenyataan kerajaan India, pihak berkuasa mengeluarkan amaran banjir bagi banyak daerah di barat Uttar Pradesh. Di Delhi, beribu-ribu orang yang tinggal berdekatan dengan tebing sungai Yamuna telah dipindahkan ke tempat yang lebih selamat. Paras air Yamuna di Delhi telah melampaui tahap bahaya selepas negeri jirannya Haryana melepaskan isi padu air yang besar dari empangan Hatnikun. Lalu, apa yang telah terjadi kepada 10 pendaki Malaysia tersebut? Ini adalah kisahnya. Sekumpulan 10 pendaki dari Malaysia yang terkandas di lereng gunung di negeri Himachal Pradesh di India akibat hujan tanpa henti menyifatkan pengalaman pahit mereka sebagai pengembaraan gila. Mereka yang tiba di India pada 30 Jun untuk merasai pengalaman pendakian selama 12 hari terpaksa melalui detik-detik menakutkan apabila cuaca berubah secara mendadak di akhir jadual perjalanan. Menurut Siu Wei Ting yang mengetuai kumpulan itu, dalam 3 hari pertama cuaca adalah baik. Ketika mereka berkemah di Hamta Pass, hujan tidak berhenti selama 3 hari dan mereka tidak dapat menyeberangi sungai kerana arus deras. Kumpulan pendaki itu berlepas dari Kuala Lumpur pada petang 30 Jun. Trek Hamta Pass merupakan satu daripada pengembaraan popular untuk pendaki tempatan dan asing. Siu berusia 54 tahun berkata kumpulannya terdiri daripada 10 rakyat Malaysia, seorang rakan dari Britain dan seorang lagi warga Cina yang berkahwin dengan warga Malaysia. Anggota termuda kumpulan itu berumur 38 tahun dan yang paling tua berusia 65 tahun. Hujan tanpa henti telah memusnahkan tapak perkemahan dan menjadikan lintasan sungai berbahaya. Mereka terputus hubungan dengan keluarga mereka pada 11 Julai ketika cuba keluar dari lereng gunung. Mereka tidak tahu bagaimana untuk menyeberangi sungai kerana arus sangat deras. Pengembaraan mereka bertukar menjadi pengalaman yang pahit. Mereka bimbang kerana tidak dapat menghubungi ahli keluarga mereka. Pada ketika itulah keluarga mereka
menghubungi Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Walaupun begitu, pengendali trek tempatan bekerja keras untuk memastikan kumpulan Malaysia dapat keluar dengan selamat. Rangkaian mudah alih tidak tersedia, namun pemandu arah tempatan berjaya mendapatkan bantuan menggunakan walkie-talkie. Terdapat 20 pemandu arah yang bekerja sama. Mereka akhirnya dapat menyediakan zip line, iaitu kabel untuk semua pendaki menyeberangi air. Kumpulan Malaysia akhirnya tiba di Bandar Manali pada 12 Mac. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi telah menghubungi pihak berkuasa India untuk mendapatkan bantuan dan dapat mengesan mereka di hotel. Dari Manali, para pendaki berdepan perjalanan yang memenatkan lebih daripada 500 km, mengambil masa 21 jam untuk sampai ke New Delhi melalui Chandigarh. Mereka mempunyai pemandu dan kereta yang berbeza untuk pusingan kedua perjalanan mereka dari Chandigarh. Hujan monsun lebat di utara India sejak kebelakangan itu telah menyebabkan air sungai melimpah, tanah runtuh dan banjir. Perjalanan itu mencabar. Di satu tempat, jalan utama telah runtuh dan mereka melakukan lencongan dan melalui jalan yang berbukit dan sempit. Waktu itu, Suruhanjaya Tinggi Malaysia sentiasa berhubung dengan pendaki. Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia Amizal Fadli Rajali dan setiausaha kedua Jeffrey Harun menyambut kumpulan itu di lapangan terbang antarabangsa Indira Gandhi di New Delhi pada 11 pagi. Sementara itu, kumpulan pendaki itu tidak terpengaruh dengan pengalaman pahit mereka dan menyatakan hasrat untuk kembali ke India bagi merasai lebih banyak pengembaraan. Menurut Siu, Hamta Pass adalah tempat yang indah. Malangnya, mereka berada di tempat dan masa yang salah. Ini tidak menghalang mereka dan merancang untuk meneroka lebih banyak tempat di India selepas ini. Sekian.